الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin bi'ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Ayat berapa ni? Ha? 78 ke 77? Hari tu seingat saya 7, kita masuk 75, 76 kan? 75, 76. Hari ni 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillahi fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, laksanakan solat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan perang, tiba-tiba sebahagian daripada golongan munafik takut kepada manusia, yakni musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda, yakni kewajipan perang, kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia itu hanya sedikit, dan di hari akhirat itu lebih baik daripada orang yang bertakwa, yakni mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Di mana kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini daripada engkau, yakni Muhammad. Katakanlah semuanya datang daripada sisi Allah. Maka mengapa orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami perbicaraan sedikit pun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita menyambung ayat yang ke-77 dengan 78. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita ahwal orang-orang munafik. Awal-awal disebutkan, ayat ini menceritakan kepada kita tentang ahwal orang munafik, di mana ayat ini Allah Ta'ala sebut cerita kewajipan sembahyang dan zakat ketika belum diwajibkan perang. Masa perang belum wajib, maka yang wajib ialah sembahyang dan zakat. Jadi bila sembahyang dan zakat, orang-orang munafik masih boleh buat lagi. Tapi bila sampai pula kefarduan perang,
wajibnya perang. Maka orang-orang munafik memberi alasan. Macam-macamlah alasan yang disebut di dalam ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni, antara ciri-ciri orang munafik, bila diwajibkan perang, dia takut manusia macam dia takut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu memanglah kita wajib untuk takut kepadanya, iaitu takwa kepadanya. Tetapi orang-orang munafik, dia lebih takut manusia daripada Allah. Bila cerita buat perang ni, dia takut lebih manusia dengan Allah SWT. Sebab konsep Islam ni, di antara perang ni, imman nasru wa imman syuhada. Kalau tak menang, mati syahid. Islam ni kalau tak menang, dia mati syahid. Menang pun baik, mati pun baik. Tapi orang kafir, dia perang, dia satu dia nak menang, dua dia nak hidup, dia tak nak mati. Itu bezanya antara Islam dengan kafir. Orang Islam bila perang dia nak mencari syahid, tapi orang kafir dia nak cari hidup. Beza. Perang pergi mati dengan perang pergi hidup. Itu beza. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, orang munafik ni memang takut mati. Kita tak payah cerita orang kafir, orang munafik tu dia takut mati. Bila ajak perang je, macam-macam alasan. Allah Ta'ala kata apa? Yakhshawnan nasa ka khasyatillah. Mereka itu takut manusia seperti mereka takut dengan Allah Ta'ala. Bahkan lebih pada itu. Maknanya lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku sebagai contoh. Perang yang berlaku di Palestin sekarang. Kita boleh tengok dengan perang itu, suasana macam mana pendirian orang munafik dengan orang-orang yang betul-betul Islam. Orang betul Islam, dia menyatakan pendirian dia sebagai seorang Islam. Kan, dia akan sokong orang yang berjuang. Tetapi orang munafik ni sentiasa berdolak dalik. Itu orang munafik. Kalau kita tengok tuan-tuan, kesan daripada peperangan tu nak menyatakan bahawa kita ni sokong Islam dengan sokong bukan Islam, kan? Pun berbeza. Tuan-tuan tengok kesan daripada perang tu. Stand Malaysia macam mana tuan-tuan? Kita duduk kat Malaysia. Kalau tuan-tuan nak tahu stand Malaysia ni, yang kita tengok disebut oleh menteri, dia setuju pindah orang Gaza pergi ke Sinai. Itu menunjukkan apa? Dia bersetuju dengan konsep Israel loh, yang supaya orang Islam keluar terus daripada bumi Palestin. Padahal kita sebagai umat Islam, Nabi pernah sebut, dia kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Nabi kata nanti akan ada satu kelompok di kalangan umat aku yang mereka itu memperjuangkan kebenaran, yang kebenaran mereka itu tidak mampu untuk dimusnahkan sehingga datang ketetapan daripada Allah. Nabi kata, bila Nabi sebut benda ni, sahabat Nabi tanya, ainahum ya Rasulullah? Kat mana dia wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, hum fil baitil maqdis wa kana fil baitil maqdis. Nabi pun bagi tahu dia tu, mereka itu dekat Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Bermakna berdasarkan hadis ini, Nabi kata akan ada golongan itu yang perang ataupun berjuang kat tempat itu, mereka tak mampu dibunuh dia punya perjuangannya sehingga datang kepadanya ketentuan daripada Allah. Apa ketentuan daripada Allah? Sama ada menang ataupun syahid, bukan keluar. Dalam hadis tu kata gitu. Sebab kenapa? Bila menceritakan mengenai Yahudi,
Yahudi yang jadi penjajah kepada bumi Palestin, maka dia hak sepatutnya kena keluar. Tapi ini berbeza. Sebab tu kita duk tengok tuan-tuan, ramailah golongan-golongan orang yang hari ini kesan daripada perang dekat Gaza tu, kita duk tengok siapa dia betul-betul Islam, siapa dia orang munafik. Siapa dia yang betul-betul nak sokong Islam, siapa yang menyebelah kepada pihak orang-orang kafir. Bahkan kalau kita duk tengok pula setengah negara Islam pun tak sokong. Setengah negara Islam. Yang kita nampak hari ni, yang jelas betul-betul hantar tentera Yaman. Yaman hantar tentera dengan sebahagian daripada negara-negara yang berdekatan. Tapi kita duk tengok, tempat kita sendiri pun tak hantar. Kan? Tu. Jadi maknanya tuan-tuan, kita boleh tengok dalam ayat ni. Ayat ini sebenarnya dia menjadikan satu ibrah, pengajaran kepada kita. Orang munafik memang akan cari jalan untuk apa? Untuk tidak pergi berjihad. Tu munafik. Alasan-alasan dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Alasannya takut dengan orang, bukan takut dengan Allah. Tu munafik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita duk tengok dekat Malaysia ni, pertama ceritalah, akhir-akhir ni kesan daripada apa yang berlaku perang dekat Gaza, timbul dekat Malaysia ni pula liberalism international. Liberal international. Sekali-sekali tengok siapalah ahli dia, kan? Siapa pula pengikut dia. Macam-macam kita duk tengok tuan-tuan, nak menafikan perkara tersebut. Tapi dalam internet ada pula. Ni kita duk tengok tuan-tuan. Persoalan kita duk tengok liberal ni apa benda ni tuan-tuan, kan? Bahaya ke tak bahaya? Liberal ni kalau ikutkan Jakim punya takrif, iaitu orang yang nak bebas ikut hawa nafsu. Itu bahasa mudah. Dia nak membebaskan diri daripada ikatan dengan mengikut hawa nafsu. Jadi kalau kita duk tengok tuan-tuan, liberal ni, hak yang nak bebas tu, sebenarnya dia nak bebas daripada apa? Kalau tengok tuan-tuan, dia nak bebas daripada apa? Kalau tuan-tuan tengok, liberal yang sedia ada tu sebenarnya dia nak bebas daripada apa? Dia nak bebas daripada agama. Dia tak nak terikat diri dia dengan agama. Kan? Sebab apa? Islam kata arak tak boleh minum. Islam kata buat dosa tak boleh. Judi tak boleh. Kan? Jadi dia nak melepaskan diri daripada perkara tersebut, maka dia nak berpahaman liberal. Kan? Tetapi tuan-tuan, dia nak liberal dalam beragama. Bab lain tak nak liberal pula. Kan? Tak nak pula yang lain liberal, nak bebas juga, tak nak liberal. Contoh, tuan-tuan buat kereta, laju sampai 200 km. Kan? Saman tak saman tu? Saman tak saman? Saman tu kan? Kena AES tu, kena kamera AES, saman. Kan? Cuba kalau nak bebas sangat, tak payah saman. Kan? Nak liberal, nak bebas, tu. Yang itu kena tak kena bayar? Kena. Artinya bab dunia kena juga. Nak liberal sangat pun tak boleh. Bab itu dia ikut, bab Islam dia tak nak ikut. Sebenarnya konsep liberalism yang ada ialah dia nak tarik orang Islam untuk keluar daripada Islam. Tu dia tuan. Nak membebaskan diri daripada ikatan tersebut. Kita ni sebagai seorang Islam wajib berpegang kepada Islam. Kan? Allah dah kata kepada kita yang Allah redha hanya Islam saja. Innallaha la yarda li ibadihil kufr. Kata Allah dalam Quran, Allah tak redha hamba-Nya kafir. Kufur ni Allah Taala tak redha. Dalam keadaan Allah Taala tak redha, ramai yang cari kafir tu. Ramai yang ikut orang kafir. Tuan-tuan kan tengok dalam hadis Nabi kata gini. Nabi kata, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhaltumuhum fi hujrin dabbin lattaba'uk. Kata Nabi, nanti kamu akan melihat umat aku mengikuti
orang-orang dulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk kat lubang biawak, maka kamu pun akan ikut. Sahabat Nabi tanya, Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, adakah engkau masukkan ini orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi kata, kul faman. Siapa lagi kalau tak dia? Jadi kalau Nabi SAW dah kata macam tu, umat dia akan ikut Yahudi. Nabi punya contoh, jengkal demi jengkal, mula-mula sikit, lepas tu sehasta. Sebab jengkal dengan hasta tu lebih panjang hasta daripada jengkal. Mula-mula sikit, lepas tu banyak. Gambaran banyaknya apa? Sampai masuk lubang biawak tu pun dia ikut. Nah, ni tuan-tuan. Artinya, yang saya nak sebut tuan-tuan, kalau berlaku pada zaman kita, dan memang pun kita nampak pada zaman kita, artinya jaga iman masing-masing. Perkukuhkan iman masing-masing. Sebab ini adalah merupakan salah satu ujian keimanan. Kita pun tuan-tuan diuji imannya. Nak ikut Islam dengan tak ikut Islam. Tuan-tuan tengok, ramai yang mana nak ikut Islam dengan tak ikut Islam. Tuan-tuan kita duk tengok kat tempat kita hari ni, dengan pemahaman konsep liberal ni, tuan-tuan tengok golongan-golongan orang liberal, mereka dah cuba untuk memperkotak-katikkan Islam. Yang terbaru ni tuan-tuan, mencabar undang-undang mahkamah syariah. Itu berlaku kat Kelantan. Kalau benda tu berjaya memberikan salah satu gambaran seluruh mahkamah syariah dekat Malaysia ni, kalau mereka menang, automatik terbatal dia punya sebahagian peraturannya. Kita orang Islam ikut Islam, tetapi diajak untuk keadaan macam tu. Saya dulu pernah sebut pada tuan-tuan, gerakan antara kebenaran dengan kebatilan sentiasa bertembung. Dalam keadaan kebenaran tak pernah kalah, kebatilan tak pernah mengalah. Bila kebenaran ni tak pernah kalah, kebatilan tak pernah mengalah, dia mesti bertembung dekat tengah-tengah. Bertembung ni tuan-tuan kena ingat, bukan sekadar bertembung dengan cara bercakap, bukan sekadar berdebat, bukan. Tetapi bertembung itu sampai ke peringkat menggunakan sistem, menggunakan undang-undang. Sistem dan undang-undang digunakan untuk menekan Islam. Nah, ini berlaku pada zaman kita tuan-tuan, bukan akan datang zaman kita. Jadi kalau kita tidak perkuatkan iman tuan-tuan, cuba tengok macam mana Gaza tu. Dia penduduk situ tetapi cuba diusir oleh orang Israel, penjajah, orang pendatang menjajah. Tu tuan-tuan berlaku pada zaman kita. Tapi ini tuan-tuan kita kena ingat, sebab tu saya selalu sangat sebut dalam kuliah ni, walaupun orang nampak tuan-tuan cara saya bercakap tu macam kuliah, nampak kuliah politik, sebenarnya bukan kuliah politik tuan-tuan, kuliah agama. Yang perkara ini dituntut dalam agama. Apa dia? Iaitu kewajipan seorang Islam untuk memilih pemimpin yang otak dia, pribadinya, hatinya, imannya ialah Islam. Kena ada pemimpin, rakyat kena pilih pemimpin yang mana pemimpin tu betul nak Islam. Kalau pemimpin tak nak Islam, dia sekular, dia liberal, tu yang jadi macam tu tuan-tuan. Nak takbir pun tak boleh. Nak sebut kafir kepada kafir pun tak boleh. Nak sebut Yahudi kepada memang Yahudi pun tak boleh. Dia gunakan apa? Gunakan undang-undang. Macam mana? Tu tengok. Kita dah tengok nak buat satu program kebersamaan kita dengan penduduk Gaza, peringkat sekolah, tuan-tuan tengok. Mereka gunakan apa? Menteri. Nak kata ni boleh ni tak, macam-macam lah dia akan guna. Artinya apa? Mereka bukan sekadar gunakan platform untuk kuliah macam ni, tak. Dia gunakan undang-undang, dia gunakan sistem. Jadi artinya undang-undang sistem ni siapa dia? Ya pemerintah yang dia itu menggunakan. Maknanya apa? Kita ni kena peka sebagai orang Islam, nak lantik pemimpin, dia mesti orang yang betul-betul nak Islam. Itu baru ya. Kalau tak, tuan-tuan akan tengok sekarang ni, kan?
Nak cakap lebih-lebih, nak cakap tegas-tegas, lepas tu tak boleh lagi nak bercakap. Tak, ini satu benda yang kita kena jaga-jaga. Tuan-tuan, ini kena jaga-jaga. Sebab itulah benda ni, kenapa konsep jihad dalam Islam adalah wajib. Jihad ni bukan sunat, tuan-tuan. Kutiba alaihimul qital, diwajibkan kepada kamu perang. Itu benda wajib, bukan benda sunat. Tapi bagi kita ni, tuan-tuan, tempat kita taklah macam Palestin tu, sampai kena angkat senjata. Tempat kita ni caranya ialah dengan conteng tu, apa pilihan undi. Tu. Jadi kita kena faham tu. Tapi kalau kita duk tengok, tuan-tuan, orang hari ini, akidahnya, prinsipnya, jati dirinya senang dibeli. Senang dibeli. Kasih duit, hilang pendirian. Kasih dapat duit, hilang pendirian. Apa? Kali kasih beras kampit, habis. Ini bukan benda main-main. Ini benda berlaku bersungguh. Apa dia? Air kotak je habis. Bukan main-main. Tuan-tuan tengok, ni bukan cerita politik, tuan-tuan. 3 orang wakil yang pergi melompat tu. Kan? 3 orang tu. 4 ke apa? 4. Tu. Kan? Dia tu takkan duduk kat situ kalau orang tak sokong dia. Betul tak? Tu. Senang sangat. Prinsip pendirian berubah. Sedangkan kalau kita tengok zaman Nabi SAW, kita kena, bila cerita Islam ni, kita kena tengok zaman Nabi. Zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi mempertahankan Islam sanggup mati. Dia tak akan jual pendirian dia. Tuan-tuan baca sejarah keluarga Ali Yasir. Keluarga Ali Yasir. Ammar bin Yasir. Yasir, mak dia Sumayyah. Satu anak dia nama Ammar. Ni 3 orang. Ayat Quran turun dalam Quran cerita pasal 3 orang ni. Hak satu tu Yasir, bapak dia. 2 Sumayyah, mati dibunuh oleh Abu Jahal. Ammar ni dia takut mati. Jadi bila diugut oleh Abu Jahal, dia menyebut kalimah kufur dekat mulut dia, tapi hati beriman. Datang jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi, beritahu, "Ya Rasulullah, iman aku ni macam mana? Iman aku ni ada lagi atau tidak?" Maka Nabi tanya, "Kenapa?" "Mak aku kena tangkap, bapak aku kena tangkap, aku pun kena tangkap. Mak bapak aku kena bunuh. Aku ni takut kena bunuh, jadi aku ikut cakap dia. Jadi dia lepaskan. Tapi hati aku percaya kepada Allah, beriman dengan kau, walaupun mulut aku kata." Maka Allah turunkan ayat juzuk 14 surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kata Allah, siapa-siapa kafir setelah beriman, maka dia adalah kafir kecuali man ukriha. Siapa-siapa orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya beriman. Ayat ni turun cerita pasal Ammar bin Yasir tu. Bermakna apa? Keluarga mereka sanggup mati dalam mempertahankan agama. Hari ini orang jual prinsip, jual agama. Tuan-tuan tengok, Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan fahaman liberal adalah sesat. Itu Majlis Fatwa kata fahaman liberal adalah sesat. Orang hari ini diajak kepada konsep liberalism. Tuan-tuan, kita nak tengok hari ni, kan? Macam-macam lah alasan dia. Jadi kena jaga-jaga. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena jaga-jaga. Sebab itulah kenapa kita kena perhati anak kita ni belajar macam mana. Anak kita ni sekolah macam mana. Dia belajar tu apa. Kan kena tengok. Kena tengok. Sebab tu tuan-tuan, baru-baru ni saya pergi satu majlis haul. Saya jumpa dengan seorang kawan saya. Dia ni mudir sekolah tempat saya belajar dulu. Belajar bahasa Arab dulu. Saya belajar kat situ. Jadi dia ni sekarang ni dia mudir. Ketiga haul itu dijemputlah dia.
Tapi ketika saya sarapan dengan dia, saya bual-bual dengan dia. Dia kata, "Ustaz, macam mana sekarang?" Teruklah saya. Teruk. Saya katakan apa teruk? Modul pembelajaran pun dah berubah. Dia kata, bila modul pembelajaran dah berubah. Saya fahamlah sebab saya pernah mengajar kat situ. Saya pernah mengajar 3-4 tahun di sekolah tu. Kira-kira muda itu baru lagi lah. Saya dah lama dulu tinggalkan bidang mengajar di sekolah. Jadi bila tanya dia kata teruk, berubah. Lepas tu saya tanya kenapa? Bila diambil duduk di bawah kementerian, ini kata dia lah, maka pelajaran akan berubah. Nahwu, sharaf, mutalaah, insya dah tak ada dah. Yang ada al-lughah al-ittisaliyah, bahasa Arab komunikasi. Tuan-tuan, dilonggok pada satu tempat. Itu kata dia. Jadi sebab tu kita duk tengok hari ni ramai orang ambil belajar tapi ramai tak lulus. Ramai belajar tapi untuk faham kitab Arab pun payah kalau tak betul-betul belajar. Jadi tuan-tuan, itulah yang ada hari ini. Sebab tu jenis orang yang faham ataupun jenis orang yang tahu, dia buat pondok, dia buat madrasah. Nak bagi apa? Nak bagi fahamkan betul. Berlaku sekarang ini. Jadi tuan-tuan, itu zaman saya dulu tuan-tuan dah biasa berlaku. Tetapi alhamdulillah zaman saya belajar dulu, dia punya dia punya silibus tak berubah. Masih lagi macam dulu. Tapi apabila kesan diambil, berubah habis. Berubah tu saya tahulah macam mana berubahnya. Sehingga kita pun nak kena tengok anak kita belajar tu macam mana. Betul tak betul belajar. Kan? Sebab kalau kita duk tengok hari ni tuan-tuan, anak kita bukan tak belajar, bukan tak sekolah. Kita pun dah keluarkan belanja. Tapi makin dia belajar, kita duk tengok 4 PL dia tak jadi orang. Kan? Selain kepada cara belajar tu sendiri yang membebankan, tuan-tuan tengok anak kita belajar, beg dia besar, orangnya kecil. Beg dia besar, orangnya kecil. Bukunya banyak, orangnya kecil. Sekali bawa tuan-tuan, penat badan. Belum belajar lagi dah penat dah. Tak gitu tuan-tuan? Gitu. Kita duk tengok. Silibus orang Islam ni senang je tuan-tuan. Silibus dia mesti berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu dia 2 silibus dia. Tetapi nak faham silibus dua ni Al-Quran dan Nabi, dia kena belajar nahwu, dia kena belajar syarak, dia kena belajar balaghah, dia badik, makni, bayan, dia kena belajar tu. Dia kena belajar arud, dia kena belajar nasah mansukh, dia kena belajar ilmu tafsir. Nak faham benda tu. Banyak benda yang dia belajar. Tapi ilmu-ilmu tu dah tak ada dekat sekolah. Kenapa? Kesan daripada tu. Kalau tak percaya, kita tanya pengurusi tu. Tanya pengurusi masjid ni. Pengurusi masjid kan dia pernah belajar tu. Dia tahulah tu. Kalau dia tak tahu, tarik telinga dia. Dia mesti kena faham tu. Jadi benda ni bila berlaku, tuan-tuan, kesan daripada apa yang ada hari ni, orang pun malas. Anak kita tuan-tuan cuba tengok, suruh ngapal, nak ke tidak? Suruh belajar bahasa Arab, payah. Bila belajar bahasa Arab sikit payah. Tapi belajar bahasa Inggeris senang pula. Ni masyarakat kita hari ni. Kalau tak ada kesedaran, tuan-tuan, tak mustahil satu masa besok jadi macam Palestin tu. Jadi macam Palestin. Kita bimbang perkara itu berlaku. Tapi perkara itu sedang berlaku. Saya kata sedang berlaku. Kenapa sedang berlaku? Sebab Nabi kata, la tanqudal oral Islam urwatan fa kullama intaqadat urwah tashabbatin nasu bitaliha. Akan ada nanti kamu lihat bahawa hukum Islam ini diperkotak-katikkan satu persatu. Fa kullama intaqadat urwah tashabbatin nasu bitaliha. Tatkala satu tu habis, orang akan buat yang lain. Maka fa awwalunal hukmu, awal-awal besok kamu akan lihat hukum Allah dipermainkan. Dah depan mata sekarang ni. Kan?
Tu tak boleh takbir. Tak boleh sebut kafir pada orang kafir. Tak boleh sebut Yahudi kepada orang macam-macam tu. Itu kan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mula diganggu. Saya selalu sebut begini tuan-tuan. Kita orang Islam nak Islam, takkan kita nak minta persetujuan orang kafir. Kan? Nabi tak pernah masa dia nak bawa Islam tu, Nabi tak pernah tanya Abu Jahal, kau setuju tak aku bawa Islam ni? Nabi tak pernah tanya Abu Lahab, setuju tak Islam aku bawa ni? Tak pernah Nabi tanya, Nabi sampaikan sahaja. Kan? Setuju tak setuju? Kau punya pasal. Sebab tu turun ayat, lakum dinukum, engkau agama engkau, aku agama aku. Jadi maknanya tuan-tuan, Nabi pun tak tanya dengan Abu Jahal, tak tanya dengan Abu Lahab, setuju tak setuju. Bahkan orang kafir tanya dengan Nabi melalui Abu Talib, beritahu Nabi Muhammad, jangan bawa Islam, jangan sebarkan Islam, tinggalkan Islam. Kalau dia nak duit, kita boleh bagi. Nak perempuan, boleh bagi. Kalau sakit, boleh bagi ubat. Itu orang kafir punya tawaran. Tapi Nabi jawab apa? Lahu di'atsam sufi yamini wal qamaru fi yasari an atruka hadzal amr ma taraktu. Apa maksud dia? Kalau diletakkan matahari tangan aku, bulan tangan kiri, untuk tinggalkan Islam, ma taraktu, kata Nabi, aku tak akan tinggalkan. Tuan-tuan kalau fikir balik pernyataan Nabi tu, mana ada orang ataupun kerajaan yang boleh ambil matahari letak kat tangan? Kan? Tak ada. Maksudnya apa? Perumpamaan Nabi kata tu, mustahil lah akan berlaku macam tu. Mustahil lah ambil matahari tu letak kat tangan Nabi. Itu perkara mustahil. Begitu juga mustahil lah bulan tu. Mustahil. Artinya apa? Perkara mustahil mereka tu nak cuba buat kepada Nabi. Nabi kata apa? Aku tak akan tinggalkan. Bila kata tak akan tinggalkan, tuan-tuan, itu zaman Nabi. Sekarang ni tuan-tuan boleh tanya pula member tu. Tu tuan-tuan. Ni bukan nak kata apa, ni lah yang berlaku dekat tempat kita hari ini. Sebab tu kita kena ambil peka. Kita ni pula tuan-tuan, masalahnya macam ni kalau kita duk tengok. Kita kuliah sebulan sekali. Betul ibu kan? Kuliah saya lah sebulan sekali. Tapi ibu pegang handset hari. Itu kan lain. Kuliah sebulan sekali, pegang handset hari. Kalau suami ibu dengar khutbah Jumaat seminggu, pegang handset hari-hari. Tu kan maklumat tentang Islam tu sekali-sekali, tetapi maklumat tentang dunia hari tu yang jadi masalah. Bukan kita aja, anak kita pun macam tu juga. Pegang Quran sekali-sekali, dengar kuliah sekali-sekali, itu pun kalau nak dengar. Kan? Kalau dia datang duduk luar, confirm tak dengar tuan-tuan. Kan? Duduk dalam ni, ustaz kat dalam, dia duduk kat luar. Agak-agak dia dengar tak dengar tu. Dia pegang ni. Kan? Biasa orang kalau pegang ni, telinga ni kat mana tu? Ya sama gitu. Ni kedudukannya. Jadi kita kena tengok hari ni berlaku macam tu. Bahaya. Ibu-ibu saya nak katakan bahaya. Suasana kita ni diuji bahaya. Yang sekarang ni pun payah, apatah lagi akan datang. Na'udzubillahi min zalik. Kita ni tak macam kat Gaza tu tuan-tuan, kena bom, dah air tak ada, elektrik tak ada, makanan tak ada, tapi boleh ucap alhamdulillah. Boleh kata alhamdulillah lagi. Kan? Boleh kata alhamdulillah lagi. Kalau kita tuan-tuan, air tak ada pun kita rungut, air lebih pun rungut. Kan? Air tak ada, sampai tak ada. Bilalah air ni? Kenapalah ada pipe bocor ke? Kita dah bising. Kan? Itu kalau air tak ada. Air lebih pun sakit kepala juga. Melempah air parit tu sampai banjir. Kan? Tak pening kepala? Pening juga. Tak ada air pun pening, ada air pun. Kat Gaza tu habis dah, tak ada. Kan? Makanan tak ada. Kita ni tuan-tuan, minta maaf cerita, memang zaman sekarang ni zaman boikot barang-barang Israel Yahudi. Tapi tuan-tuan janganlah sampai masjid dengan surau pun kena boikot. Kan? Ni punya boikot punya barang Yahudi tu, sampai masjid dengan surau tak ada orang. Super kena boikot juga. Tu yang jadi masalah. Kan? Tu yang orang buat konten dekat YouTube tu, dekat Facebook tu. Kan? Datang tengah hari nak sembahyang Zuhur.
buka orang tak ada. Lepas tu dia kata janganlah nak boikot barang sampai boikot masjid. Sampai tak boleh nak datang. Kan? Untung maghrib macam ni tuan-tuan, cuba zuhur. Ada. Alhamdulillah 2 baris 3 baris. Satu sak je. Satu sak patutnya kena penuh lagi. Kena penuh sungguh. Sebab tu kita duk tengok tuan-tuan yang terbaru ni. Kalau kita tengok kat Gaza, air tak ada, makanan tak ada, tapi semayang tetap semayang. Ambil tayamum. Sampai macam tu keadaannya. Tetapi jiwa Islamnya tidak bertukar. Tak lari. Dalam keadaan bom jatuh. Kita kalau bom jatuh, bukan bom jatuh, bunyi kilat tu dah. Kan? Kadang-kadang duduk melompat dengan apa, isteri kat atas katil, dengar kilat dia melompat terus. Peluk suami, kan? Kat sana bom jatuh. Alhamdulillah. Bom jatuh ngaji lagi. Bukan orang tua tu. Saya tengok malam tadi tuan-tuan nak tidur, tengok satu filem, satu medsos yang terkini. Bapaknya Brigadier Al-Qassam, tentera, buat video call anak dia. Bom jatuh ni, ngaji. Bapak dia tasmik dengar ngaji. Kalau kita macam mana? Bukan bom jatuh, black out, tak ngaji tak. Kan? Cari mana maknya, dia peluk maknya. Yang maknya cari mana bapaknya, dia peluk bapaknya. Kan ngaji tak ngaji. Tapi tu sekarang ni, dalam keadaan kena macam tu, tapi masih lagi mampu untuk ngaji. Bapa dengan anak video call, baca. Bom jatuh ni. Maknanya iman begitu. Kita hari ni tuan-tuan dengar kuliah, orang rumah hantar WhatsApp. Bang, anak ni demam. Balik tuan-tuan, kuliah tak habis lagi. Tu baru WhatsApp tu, bukan bom. Balik dah. Jauh bezalah iman kita, kan? Jauh tak sama. Jadi tuan-tuan, memberi peringatan kepada kita, jaga iman masing-masing. Ujian pasti datang. Mati tu pasti. Tuan masuk insya-Allah. Dah masuk hari ni. Saya memang tak panjang-panjang sebab saya ada satu lagi jemputan tu dekat sarang buaya, kan? Ada apalah situ tuan-tuan. Kuliah lebih kurang lah tuan-tuan, dekat sarang buaya. Daripada sini kat sungai kita masuk sarang pula. Kan? Sarang bukan kecil, sarang buaya tu. Jadi maknanya untuk malam ni cukuplah kadar tu. Cuma saya nak pesankan, jagalah iman kita betul. Ujian pasti akan berlaku. Ujian pasti. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halan thayyiban wa sa'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.